Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fa'lamu anna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu wa syarral umuri muhdasatuhah wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama-tamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik serta hidayah Allah, pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini, salat berjamaah, melaksanakan amal saleh, duduk beriktikaf di dalam masjid, tadabbur Al-Quran, menambahkan ilmu pengetahuan, memperbaiki amal. Keberadaan kita dalam majlis yang seperti ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya, kuliah kita merupakan kuliah tafsir. Jadi harap tuan-tuan semua ada Al-Quran di tangan masing-masing. Dalam kuliah sebelum PKP dahulu, kita telah menyelesaikan surah Al-Mu'minun. Kita telah membincangkan ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Mu'minun. Maka pada malam ini kita berpindah kepada surah yang lain. Jadi saya pilih surah Ar-Rum. Jadi muka surat Al-Quranul Karim, muka surat 404. Jadi mulai malam ni kita akan membicarakan surah Ar-Rum, muka surat 404 Al-Quranul Karim. Surah Ar-Rum merupakan surah pertama dari juzuk yang ke-21. Juzuk yang ke-21. Di pada malam ini insya-Allah kita cuba mentadabbur dan memahami ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah
la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi surah Ar-Rum merupakan satu surah yang menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ar-Rum merupakan nama bagi sebuah negeri yang merupakan kuasa besar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu bersaing dengan satu kuasa besar yang lain, yaitu Parsi. Parsi dan Rom, dua buah empayar besar yang berbatasan dengan negara Arab. Mereka selalu bersengketa dan berperang. Ada masanya Parsi yang menang, ada masa Rom yang menang. Begitulah berganti-ganti kemenangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan membaca surah Ar-Rum ini pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat solat fajar. Kita baca surah Sajdahan. Jadi ada kadang-kadang Nabi baca surah Ar-Rum. Tidaklah Nabi baca setiap pagi Jumaat surah Sajadah. Jadi Nabi baca juga surah Ar-Rum pada solat fajar hari Jumaat. Baik, mari kita lihat apakah yang boleh kita ambil pelajaran daripada surah Ar-Rum ini. Allah memulakan surah Ar-Rum dengan menyebut huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah, huruf alif lam mim, huruf yang terpotong-potong sebagaimana huruf-huruf yang lain lah. Taha, kaf, ha, ya, in, shad, dan semuanya ini dipanggil huruf muqata'ah. Dan huruf muqata'ah, para ulama mufassirin tidak sepakat tentang maksudnya. Maksud bagi huruf-huruf muqata'ah yang paling tepat adalah Allahu a'lam bimuradih. Allah saja yang tahu maksud dia. Ia merupakan salah satu di antara bukti bahawa Al-Quran merupakan kalam yang datang daripada Allah. Apabila para sahabat Nabi tak tahu dan Nabi pun tak pernah menyebut tentang maksudnya untuk sahabat tahu, maka ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah. Kalau Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad, sudah tentulah huruf-huruf yang sedemikian diketahui oleh para sahabat. Tetapi apabila kita menyelak kitab-kitab tafsir, tidak ada tafsiran yang benar muktamad tentang maksud huruf-huruf muqata'ah. Allahu a'lam muradih, Allah yang lebih tahu maksudnya. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan akan Rum. Dia punya fi'il majhul. Fi'il majhul ni fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Walaupun tak diketahui, kita sudah tahu siapakah pelakunya. Yang kalah dari dalam ayat, dalam kataan ini adalah Rom. Yang mengalahkan siapa? Tak disebutkan. Allah menyatakan telah dikalahkan Rom itu, menggambarkan satu peristiwa yang telah terjadi. Jadi surah Ar-Rum ini turun pada zaman fasa kota Mekah, ketika mana Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, maka turun surah Ar-Rum ini. Ketika itu umat Islam dan sedikit takut dan tindas di kota Mekah. Lalu Allah mengatakan negeri Rom telah dikalahkan, kerana orang-orang kafir Mekah apabila dengar berita Rom telah dikalahkan oleh Parsi dalam satu peperangan, maka orang-orang kafir Mekah pun sangat gembira. Mereka menjadi penyokong kepada Parsi.
Kerana Parsi itu sama macam mereka. Orang-orang Parsi menyembah api, mereka pula menyembah berhala. Sedangkan Rom itu menyembah Allah, cuma syirik kan? Mereka beragama Nasrani yang beriman dengan kitab Injil, dan mereka menyembah Allah. Agama mereka paling dekat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menyeru orang supaya menyembah Allah. Maka sebab itulah orang-orang kafir kota Mekah berpihak kepada Parsi. Apabila Parsi menang, maka mereka pun menunjukkan kegembiraan mereka. Kata mereka kepada orang-orang Islam, lihat, orang yang menyembah api boleh menang, orang yang menyembah Allah kalah. Jadi mana kebenaran agama kamu ini? Jadi mereka mengejek orang Islam. Allah tak tolong. Allah yang kamu sembah itu tak tolong kamu. Kalau tolong, kenapa kalah? Jadi ia menjadi bahan ejekan orang-orang kota Mekah kepada orang Islam. Kerana itulah Allah menurunkan surah Ar-Rum dengan menegaskan, ghulibatir Rum, telah kalahlah Rum, fi adanal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di bumi yang adna. Adna artinya yang rendah. Dalam bahasa Arab, perkataan adna membawa beberapa maksud. Maksud yang pertama, adna artinya akrab, yang paling dekat. Yang paling dekat dipanggil adna. Sebab itulah dunia ini dipanggil dunia, sebab dunia dekat. Dunia dana. Dana, adna, makna sama aja, kata akar yang sama. Jadi dunia artinya benda yang dekat, benda yang jauh, akhirat. Maka oleh kerana dunia itu dekat, maka dinamakanlah dunia. Selain daripada makna dekat, dunia juga membawa maksud rendah. Yang paling rendah. Selain daripada makna yang paling rendah, adna juga membawa maksud paling kecil. Selain daripada itu juga ia membawa maksud paling sedikit. Makna-makna semuanya ada dalam Quran. Dalam Quran Allah mengatakan kutufuha daniyah, memetik buah-buah dalam syurga itu daniyah, dekat. Tak payah angkat jauh-jauh, dekat saja. Gambaran buah-buah dalam syurga. Daniyah, kata Allah. Kata Allah, Rom telah dikalahkan di bumi yang adna, yang dekat dengan negara Arab. Mana negeri itu? Negeri Syam. Berlaku medan tempur itu adalah di negeri Syam. Setengah mufassirin telah mengatakan dengan lebih tepat lagi, ia berlaku di Laut Mati. Peperangan itu berlaku di Laut Mati. Maka Laut Mati merupakan muka bumi yang paling rendah di atas permukaan bumi. Dan ini telah dibuktikan oleh kajian para ahli geografi. Di seluruh permukaan bumi ini, Laut Mati merupakan dataran yang paling rendah berbanding tempat-tempat lain. Rendahnya Laut Mati ini 400 meter di bawah paras laut. Air Laut Mati itu, dia punya rendah dia 400 meter di bawah paras air laut. Jadi ini merupakan suatu kemukjizatan Al-Quran. 1400 tahun yang lalu Allah sudah menceritakan bahawa medan tempur di antara Parsi dan Rom itu
merupakan permukaan bumi yang paling rendah. Waktu itu kan tak tahu kan. Zaman tu kan orang belum tahu. Mari zaman sekarang barulah orang dapat rumuskan bahawa permukaan laut mati merupakan tempat yang paling rendah di muka bumi. Sebab itulah dipanggil adna. Kata Allah, Rom kalah di tempat yang disifatkan sebagai adna itu. Sama ada tempat tu dekat dengan Arab, memang tempatlah dekat dengan Arab kan. Syam ini adalah suatu negara yang paling dekat dengan negara Arab. Lainlah kalau perangan itu berlaku di sebelah negara-negara Balkan kan. Sepadan di antara kerajaan Rom dengan Parsi ada sebelah Balkan, ataupun berlaku di Mesir ke. Tapi berlaku di suatu tempat yang dekat dengan negara Arab. Lalu kata Allah, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka, yakni orang-orang Rom itu, selepas mereka kalah, mereka akan mengalahkan pula. Jadi ini janji Allah. Allah memberi jaminan untuk menenangkan orang-orang Islam dengan memujuk, dengan mengatakan janganlah hirau apa yang diolok-olokkan oleh orang kafir itu. Mereka berbangga orang-orang Parsi menang. Memang orang Parsi menang, negara Parsi dapat kalahkan Rom sekarang. Tetapi kelak akan sampai masanya Rom pula akan mengalahkan Parsi. Bila? Lalu Allah sebut dalam ayat seterusnya, fi bid'i sinin, dalam tempoh bid'i sinin. Al-bid'u artinya satu angka di antara 3 sampai ke 9. Orang Arab bila nak sebut angka 1 sampai 9, dia sebut bid'i sinin. Dalam surah Yusuf yang kita telah pelajari dulu, Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam apabila dia telah mentakwilkan mimpi 2 banduan dalam penjara. Satu banduan bebas, satu banduan kena bunuh. Lalu Yusuf pun kata kepada banduan yang bebas yang ditakwilkan akan bekerja di istana raja. Dia kata, nanti bila kau jumpa raja, engkau beritahulah kepada raja bahawa dalam penjara ada satu orang namanya Yusuf yang dipenjara dalam keadaan dizalimi. Lalu kata Allah, banduan tadi telah dilupakan oleh syaitan. Dia pergi kerja ke istana raja, dia tak ingat. Lalu kata Allah, falabisa fis sijni bid'a sinin. Lalu Yusuf pun duduklah dalam penjara lagi. Dah kena penjara dah 5 tahun. Kerana gara-gara minta tolong kat banduan tadi supaya recommend bebaskan dia dari penjara, recommend kat raja. Maka Allah telah hukum Nabi Yusuf. Kenapa minta kat raja? Mintalah kat Allah kan. Jadi Allah tegur Nabi Yusuf secara tersirat. Lalu kata Allah, Yusuf pun tinggallah di dalam penjara bid'a sinin. Berapa tahun? Dia tinggal dalam penjara tambah lagi beberapa tahun. Beberapa tahun itu ulama tafsir berbeza pandangan. Ada yang kata 5, ada yang kata 7, bahkan ada yang kata 9 tahun tambah. Jadi angka bid'a sinin bermain di antara 3 ke 9. Lalu Allah janji dalam ayat ini mengatakan bahawa Rom akan menang balik dalam tempoh antara 3 tahun ke 9 tahun. Kerana itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana berhadapan dengan olok-olokkan orang kafir ini, dia pun kata Rom akan menang balik. Orang-orang kafir Mekah seperti Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni tuan kepada Bilal. Yang menyiksa Bilal tu nama dia Ubay bin Khalaf, seorang penentang tegar Nabi Muhammad. Dia kata, mana mungkin Rom boleh menang? Parsi dah kalahkan Rom. Kisah Parsi kalahkan Rom ni memang luar biasa lah kan? Memang kekalahan yang total. Habis
kawasan jajahan dia dirampas oleh Parsi sampai ke Mesir. Padahal Mesir ni, Mesir, Syria, semua ni milik Rom. Kita pernah dengar cerita Cleopatra kan, yang ada di Mesir. Itu semua Rom punya. Tapi sampai ke Mesir, Parsi rampas. Kalah habis. Jadi kata Ubay bin Khalaf, mana mungkin lagi Rom boleh menang? Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, Rom akan menang kembali. Kata Ubay, berapa lama? Kata Abu Bakar, 5 tahun. 5 tahun lagi akan menang. Lalu Ubay bin Khalaf mencabar, letak pertaruhan. Bertaruh. Ini main judi sekarang. Main judi. Jadi orang-orang kafir Mekah ni suka main judi. Bukan kafir Mekah saja, orang Melayu pun suka main judi juga kan. Ketika nombor ekor, kadang-kadang kita main judi pun tak perasan kan. Jadi Ubay bin Khalaf kata, letak pertaruhan. Berapa? 3 ekor unta. Letak 3 ekor unta. Ubay letak 3, Abu Bakar letak 3. Abu Bakar pun setuju, letak 3 ekor. Kalau kau kalah, 6 ekor jadi hak aku lah kan? Kalau engkau menang, 6 ekor jadi hak engkau. Jadi itu persetujuan dia. Maka berlalulah tempoh masa 5 tahun. Punya tunggu. Rom tak menang juga. Abu Bakar pun pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Nabi. Dia telah dipermalukan oleh Ubay bin Khalaf dan rakan-rakannya yang kafir. Mereka mengejeknya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, bukankah Allah telah mengatakan Rom akan menang dalam tempoh bid'ai sinin? Berapakah angka bid'ai sinin di sisimu? Kata Nabi. Kata Abu Bakar, antara 3 hingga 9. Begitulah kebiasaan bahasa Arab. Lalu kata Nabi, kau pergilah kepada Ubay bin Khalaf dan minta tambah tempoh masa. Dan tambahkan pertaruhan. 3 jadi 10. Nak tunjuk kata confident betul ni kan. Kalau tambah pertaruhan, ini betul-betul ni, betul-betul yakin. Tambah pertaruhan, tambah tahun, 3 tahun lagi. Jadi 8 tahun. Maka selepas tambah tempoh lagi 3 tahun, setujulah orang kafir Mekah. Setujulah para petaruh, setuju. Maka sebelum cukup 8 tahun, Rom pun telah menang kembali. Maka menanglah Abu Bakar pertaruhan tersebut, dan dia pun membawa balik hasil kemenangannya itu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun berkata kepada Abu Bakar, haza suhtun, ini adalah haram. Hasil yang kamu dapat ni, kata Nabi, haram. Fatasaddaq bih, kau sedekahlah dia. Jadi barulah keluar hukum haram perjudian. Jadi permainan bertaruh ni merupakan suatu perjudian dan diharamkan. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita perbuatan yang sedemikian. Siapa menang kali ini? Liverpool ataupun Manchester United? Siapa kata Manchester? Saya kan. Kalau kau menang, aku belanja kau makan. Kalau aku menang, aku kata Liverpool, kau belanja aku makan. Jadi bertaruhnya itu judi. Makan haram kan. Pergi restoran mana-mana, tunaikan janji, bila menang makanan tu haram, hasil perjudian. Jadi banyak benda perjudian yang berlega dalam masyarakat kita, yang kadang-kadang kita rasa itu bukan perjudian sebenarnya, tapi sebenarnya ada perjudian. Memancing kan, pertandingan memancing, letak duit, bagi bayaran yuran, beri yuran RM100 seorang masuk penyertaan memancing. Kemudian penganjur pertandingan mancing pun ambillah duit yuran tadi, beli hadiah, beli motosikal, beli hadiah pertama motosikal, hadiah kedua basikal kan. Menanglah salah seorang yang telah membayar yuran tadi. Yang menang itu telah menang hasil perjudian. Jadi kalau nak main juga pertandingan yang sedemikian, maka hadiah-hadiah yang diberikan itu tidak boleh diambil daripada bayaran yuran para
peserta. Demikian juga nombor bertuah. Ini selalu dulu kan kita pergi mana-mana majlis di sekolah apa, nombor bertuah dijual RM1, potong kertas tulis nombor. Nak sertai tak pertandingan nombor bertuah? Nak? Bayar RM1. Bayar RM1, beli nombor ekor. Judi. Jadi macam mana kalau nak main juga nombor bertuah ni? Tulis saja nombor bertuah di buku cenderamata, tak ada bayar apa-apa. Bayar jadi perjudian. Bayar kedua-dua belah pihak. Dua belah pihak menaruh nasib, maka jadilah perjudian. Tapi kalau satu pihak sahaja, tidaklah jadi perjudian. Kalau Manchester menang, aku belanja engkau. Kalau Manchester kalah, tak apalah kan, aku peminat Manchester. Kalau Manchester menang, aku belanja engkau. Tapi kalau dia kalah, tak ada apalah, kau tak payah belanja aku. Ini tak apa. Tidak menjadi perjudian. Baik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq telah membawa balik hasil kemenangannya itu, dan Nabi SAW telah mengatakan ia suhtun haram. Maka Nabi suruh perintahkan apa yang Abu Bakar dapat itu disedekahkan saja. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Hari di mana Parsi kalah, Rom menang balik, maka orang-orang beriman akan bergembira. Kata Allah. Baik, Rom merupakan suatu bangsa yang berasal daripada keturunan anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni dia ada anak namanya Yakub. Yakub ini melahirkan 12 orang anak laki-laki. Salah seorangnya menjadi nabi, itu Nabi Yusuf. 12 orang ini berkembang biak menjadi kaum Bani Israel. Anak-anak Israel. Israel merupakan gelaran yang Allah berikan kepada Nabi Yakub, yang bermaksud kekasih Allah. Isra, kasih, il Allah kan. Jadi bahasa Yahudi, il ni kan Yahudi. Apa nama Kal-El kan? Kal-El. Kalau kita tengok filem Superman kan, bapa Superman nama Kal-El. El tu Allah kan. El ni Allah, bahasa Yahudi. Maknanya filem Superman tu dibuat oleh orang Yahudi kan. Betullah mereka masukkan nama-nama sedemikian. Jadi selain daripada Nabi Yakub, Nabi Ishaq juga ada satu orang anak yang lain, nama dia Al-Ais. Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim ada anak nama Ishaq, nama Ismail. Kemudian Al-Ais ini telah berkahwin dengan anak kepada Nabi Ismail. Ketika mana Nabi Ismail hendak meninggal dunia, dia pun berwasiat kepada Nabi Ishaq supaya kahwinkanlah Al-Ais, anaknya, dengan anak Ismail, perempuan. Maka dari hasil kahwinan itulah lahirnya anaknya yang bernama Rom. Dan daripada Rom inilah berkembang biaknya menjadi bangsa Rom. Dia punya asal usul keturunan kan. Jadi asal bangsa Rom ini daripada keturunan Al-Ais, bermakna mereka bersaudara dengan bangsa Arab, bersaudara juga dengan bangsa Bani Israel, dan mungkin juga bersaudara dengan bangsa-bangsa yang lain, Melayu sekalipun. Kalau benarlah pendapat-pendapat yang dilontarkan mengatakan Nabi Ibrahim ada lagi isteri kan, yang mana daripada isterinya itu lahirlah bangsa Melayu. Wallahu ta'ala alam, ini tidak ada dalam sumber-sumber kita kan. Dalam sumber-sumber kita yang sahih tidak disebutkan bahawa Nabi Ibrahim punya isteri yang melahirkan bangsa Melayu. Ini dakwaan dan cerita-cerita yang tidak dapat dibuktikan. Semua Nabi Adam kan. Semua bahasa Nabi Adam. Tapi kita ni sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni adalah Abu al-Anbiya, bapa para nabi-nabi.
Nabi Adam Abul Bashar Al-Ula, bapa manusia pertama. Orang generasi Nabi Adam habis mati. Yang hidup hanyalah Nuh dan anak-anak dia serta yang beriman dengannya atas kapal. Maka daripada Nabi Nuh itu lahirlah manusia yang seterusnya. Maka dipanggillah Nabi Nuh ni Abul Bashar As-Sani, bapa manusia kedua. Sebab manusia kedua, manusia seterusnya ini lahir daripada anak-anak Nabi Nuh. Yang lain naik kapal bersama Nabi Nuh tidak meneruskan keturunan. Maka keturunan manusia yang ada pada hari ini totally berasal daripada Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana dia ada anak lah. Anak dia nama Ham, Sam, Yafis, kan? Ada lahir bangsa Arab, ada lahir bangsa Afrika. Dan ini semua dibincangkan di dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun, diterangkanlah. Ada lahir daripada Yafis, anak Nabi Nuh, lahir Yajud Ma'jud. Baik. Ketika mana Rom dikalahkan oleh Parsi, raja Parsi yang memerintah pada masa itu adalah Raja Khasrau. Khasrau II. Khasru II disebutkan dalam bahasa Khasru. Khasru II. Nama sebenar dia nama sebenar Khasru ini adalah Abarwis bin Hurmus bin Anushirwan Adil. Kita pernah dengar nama dalam hikayat kita ada Anushirwan Adil. Hikayat Anushirwan Adil, kan? Tak? Cik, kan? Dengar? Jadi orang Melayu ada suka membaca hikayat Anushirwan Adil. Ini merupakan kaisar Kisra pertama daripada dinasti Sasaniyah yang memerintah Parsi. Dialah yang mengasaskan dinasti Sasaniyah dan dia raja pertama, Anushirwan Adil. Dia seorang raja yang adil dan anaknya, cucunya yang bernama Abarwis yang digelar sebagai Khasru kedua merupakan raja Parsi yang telah mengalahkan Rom pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di kota Mekah. Anushirwan Adil ini dia pernah membantu satu orang raja Arab Yaman. Satu orang raja Yaman nama Saif Zi Yazan. Dalam bahasa Melayu ada hikayat dia, Hikayat Malik Saiful Lizan. Dengar? Hikayat Malik Saiful Lizan. Itulah orangnya, kan? Tapi banyaklah tambah-tambahan, tokoh tambah. Mari ke dalam bahasa Melayu dibuat Hikayat Malik Saiful Lizan. Nama watak itu berasal daripada Saif Zi Yazan yang tinggal di Yaman. Saif Zi Yazan ini dia telah kehilangan kerajaan dia kerana negara Habsyah. Habsyah daripada Afrika serang Yaman, lalu mengasaskan kerajaan Habsyah di Yaman. Antara rajanya adalah Abraha. Saif Zi Yazan pergi minta tolong kepada Kaisar Romawi. Kaisar Romawi tak mau tolong, kan? Sebab Habsyah ni agama Kristian. Dia Kristian juga, kan? Berapa nak tolong? Lalu Saif Zi Yazan pergi minta tolong kepada Kisra Parsi pula. Kalau Parsi dipanggil raja dia Kisra. Kalau Rom, Kaisar. Pergi minta tolong kepada Kisra. Kisra kata, jauh, kan? Negara engkau dengan negara aku jauh. Nak hantar tentera bukan senang. Lalu dia bagi kepada Saif Zi Yazan emas yang banyak. Kata, baliklah, aku bagi kau hadiah emas je, aku tak boleh tolong kau. Saif Zi Yazan pun bawa balik emas tu. Dalam perjalanan dia tabur. Dia tabur emas. Dia kata, apalah guna emas yang kau berikan? Gunung-gunung di negeriku emas, pasir-pasirnya emas, dia kata dalam syair. Lalu Raja Kisra kata, wah, Raja Kisra pasti kata, orang ini apa yang dia mahu sebenarnya? Dia mahu tentera yang membantunya menghalau keluar bangsa Habsyah. Lalu Kisra pun kata, misyarat dengan punya ahli-ahli menteri dia, macam mana ni, kan? Kalau nak hantar tentera, buang je. Tentera nak pergi ke padang pasir buat apa? Bukannya ada apa negara dia.
Lalu kata menteri-menteri dia bagi cadangan, kita ada banduan-banduan dalam penjara. Keluarkan banduan-banduan yang mana kita dah hukum bunuh. Tunggu masa nak bunuh, kita beri aja. Maka banduan-banduan yang dalam penjara sejumlah 600 orang. 600 orang diserahkan kepada Saif Zi Yazan, lalu dibawa balik ke negeri Yaman, dan tentera yang 600 orang ini pun berperanglah melawan Habsyah dan mereka menang, berjaya menghalau Habsyah. Akhirnya Saif Zi Yazan pun kembali dapat bertakhta di Yaman, menjadi raja Yaman. Kemudian 600 tentera tadi mereka tak balik ke Parsi. Balik ke Parsi kena bunuh kan, duduk di Yaman. Maka mereka pun berkembang biaklah di Yaman, menjadi bangsa yang kemudiannya digelar Al-Abna, satu kelompok yang dipanggil Al-Abna. Itulah orang-orang yang asalnya Parsi tinggal di Yaman. Mereka ini berkembang biak sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Khosru II tadi. Ketika mana Khosru II bertakhta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah hantar surat kepada dia mengajak Khosru ini supaya masuk Islam. Kaisar yang kedua, Kaisar Khosru ini. Lalu utusan yang Nabi hantar itu adalah Abdullah bin Huzafah, bawa surat ke depan Khosru. Khosru pun kata, apakah salah seorang hambaku boleh menulis suratnya kepadaku dan meletakkan namanya di awal? Nama surat Nabi ini, min Muhammadin ila azimi Parsi, daripada Muhammad kepada azim pembesar negeri Parsi. Jadi orang Kaisar Kisra merasa sangat terhina sebab namanya dulu, nama Muhammad dulu, patutnya kepada Kisra daripada Muhammad. Jadi yang putih ni kan, orang putih ni sebut me and you kan. Dia kena style orang barat, kena sebut kan, kena sebut apa, you and me kan. Orang lain dulu baru kita. Itu baru buat adab. Jadi Kisra menganggap bahawa surat Nabi Muhammad ini tidak beradab sebab meletakkan nama Nabi Muhammad dulu, min Muhammadin, daripada Muhammad Rasulullah ila Kisra. Lalu dia pun marah, dia rebut surat tadi, dia koyak, dia pun halau Huzafah balik. Huzafah balik cerita kat Nabi apa yang telah diterimanya di Parsi. Lalu Nabi pun kata, Allah akan mengoyak Raja Parsi itu dan kerajaannya sebagaimana dia telah mengoyak suratku. Maka Raja Parsi Khosru tidak puas hati. Dia pun hantar mesej kepada gubernurnya di Yaman. Waktu itu dia ada gubernur di Yaman bernama Bazan. Disuruhnya Bazan hantar 2 orang yang gagah pergi tangkap Muhammad, bawa balik jumpa aku. Maka pergilah orang utusan Bazan, gubernur Yaman ini yang menjadi wakil Parsi, pergi jumpa Nabi Muhammad. Maka dia pun ceritalah kepada Nabi Muhammad bahawa Kisra nak jumpa kau. Ini ada satu hadis, dia pun datang misai panjang kan. Ada hadis tentang 2 orang Parsi datang jumpa Nabi misai yang panjang. Nabi paling muka, kamu tengok, sebab misai panjang kan. Budaya orang Parsi itu misainya panjang, janggut tak ada. Nabi pun kata, sesungguhnya kami umat yang memanjangkan janggut dan memendekkan misai kan. Jadi Nabi tak suka kepada 2 orang Parsi tadi yang diutus oleh Bazan. Lalu kata Nabi Muhammad, esok akan ku beritahu kamu pesanku, tunggu esok. Bila esoknya, Nabi pun kata kepada 2 utusan tadi, dia kata, baliklah beritahu kepada Bazan bahawa Raja Khosru telah pun mati, dibunuh oleh anaknya sendiri pada tanggal sekian-sekian dan masa sekian. Nabi beritahulah. Maka 2 orang utusan tadi baliklah jumpa Bazan, gubernur Parsi yang ada di Yaman. Lalu kata Bazan, kalaulah benar apa yang orang ini cakap, Muhammad ini cakap, maka dia benar Nabi. Tidak lama, tidak beberapa hari kemudian, sampailah utusan daripada
Parsi ke Yaman, membawa perintah daripada anak Khosrow, yang mana anak Khosrow ini merupakan anak yang telah membunuh Khosrow. Jadi anak dia, Raja Parsi yang baru ini beritahu kepada Bazan bahawa dia telah naik tahta dan ayahnya telah dia bunuh. Maka sejak itu Bazan pun masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia beriman dengan Nabi Muhammad. Mengikut Bazan ramai orang-orang Parsi yang tinggal di Yaman masuk Islam, termasuklah kabilah-kabilah Arab yang tinggal di sekitar Bahrain sampai ke Iraq yang masuk Islam kerana ikut Bazan. Jadi Bazan merupakan salah seorang sahabat Nabi, sahabat Nabi yang beriman dengan dia, sehinggalah Bazan ini dalam sejarah dia telah dibunuh oleh Abu Aswad Al-Ansi, seorang Nabi palsu Yaman, ketika mana Bazan dalam perjalanan nak pergi ke Makkah pada hari perhimpunan Hajjatul Wida dan jumpa Nabi, dia telah dibunuh oleh Aswad Al-Ansi. Maka matilah Bazan. Baik, jadi Khosrow yang telah mengoyak surat Nabi tadi, yang telah mengalahkan Rom, akhirnya mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang telah membunuhnya. Baik, tengok ayat seterusnya. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu bergembiralah orang-orang beriman. Gembira orang beriman itu kerana menangnya Parsi. Kata setengah ulama, bukan gembira sebab menangnya Parsi, tapi gembira sebab benarnya nabak berita yang Nabi beritahu. Jadi orang Islam gembira sebab tu. Dan kata setengah ulama lagi, gembiranya orang beriman itu bukan gembira orang Parsi menang, tetapi gembira kerana mereka telah menang dalam perang Badar. Sebab peristiwa kemenangan Parsi itu sejajar ataupun selari satu masa yang sama dengan kemenangan dalam perang Badar. Bila Allah kata wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari itu gembiralah orang beriman. Gembira apa? Gembira sebab menang perang Badar. Ada ulama tafsir mengatakan bahawa kemenangan Rom mengatasi Parsi berlaku dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, manakala perang Badar berlaku tahun yang kedua. Berapa tahun tu kan? 2, 4, 6 4 tahun berselisih. Jadi ada pendapat mengatakan tentera Parsi kalah pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Pendapat pertama kata tentera Parsi kalah masa perang Badar. Dua-dua peristiwa ini, perang Badar ataupun perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua peristiwa ini merupakan peristiwa yang mengembirakan umat Islam. Perang Badar umat Islam gembira, perjanjian Hudaibiyah pun umat Islam gembira, sebab mereka pertama kalinya diakui oleh orang-orang kafir Mekah sebagai sebuah entiti yang boleh dibuat perjanjian dengannya, kan? Bila boleh buat perjanjian, maknanya ada pengiktirafan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Maka umat Islam pun bergembiralah. Pendapat yang mengatakan peristiwa menangnya Rom atas Parsi itu berlaku pada perjanjian Hudaibiyah berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, menceritakan bahawa Raja Rom ni apabila dia dah menang mengalahkan Parsi, dia bernazar. Masa dia ada perang ni, dia bernazar, kalau aku menang, aku akan berjalan kaki membawa salib suci, kan? Batang salib yang suci daripada Homs ni terletak dekat dengan sepadan Iraq sana, ke Ilya di mana Baitul Maqdis berada. Jadi bila dia menang,
dia pun bawalah salib berjalan kaki daripada Homs pergi ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, ini ada hadis Bukhari, ceritakan bahawa Dahyah Al-Kalbi, sahabat Nabi, pun sampai ke Basrah dan dia pun serah kepada penguasa Basrah supaya beri surat itu kepada Heraklius. Heraklius pun baca surat tadi dan dia pun kata, ada tak orang Arab kat sini? Maka dicarilah orang Arab. Ketika itu kebetulan ada Abu Sufyan sedang berdagang di Syam. Maka dipanggillah Abu Sufyan masuk ke majlis dia. Abu Sufyan dengan kawan-kawannya pun masuklah ke dalam sidang pertemuan itu. Dia letak Abu Sufyan depan dan kawan-kawan di belakang. Maka dia tanyalah beberapa soalan, kan? Dia kata, siapakah Muhammad di kalangan, siapakah yang paling dekat hubungannya dengan orang yang mengaku Nabi ini? Abu Sufyan kata, aku, kan? Akulah, kan, yang paling dekat, sebab dia menantu aku, kan? Isteri anak dia Habibah kahwin dengan Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ni adalah menantunya. Kata Abu Sufyan, aku. Jadi dia tanya beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya, dia kata, adakah orang ini pernah berlaku khianat? Dia pernah khianat tak? Lalu kata Abu Sufyan, tidak pernah, tetapi kami sedang ada perjanjian dengannya. Kami sedang ada perjanjian dengannya dan tak tahulah dia nak khianat ke tidak. Jadi perkataan Abu Sufyan yang disebut dalam hadis Bukhari ini menunjukkan bahawa kemenangan Rom itu berlaku pada fasa selepas perjanjian Hudaibiyah. Maka pendapat kedua yang mengatakan Rom menang mengalahkan Parsi adalah pada fasa perjanjian Hudaibiyah disokong oleh hadis ini. Namun Ibnu Katsir mengatakan ada kemungkinan lain, kan? Mungkin berlaku dalam perang Badar, tetapi bukan senang nak jalan meninggalkan negeri Homs pergi ke Palestin, bukan boleh jalan terus selepas menang. Ambil masa 2-3 tahun, kan? Sebab negara dah kacau bilau, rosak binasa. Maka Raja Heraklius pun mengambil masa beberapa tahun untuk melakukan nazarnya pergi ke Baitul Maqdis. Jadi mungkin juga menang itu pada masa perang Badar. Baik. Jadi Allah menyatakan binasrillah, dengan pertolongan Allah, yansuru man yasha, Allah menolong siapa saja yang dia kehendaki, wa huwal azizur rahim, dan dialah Allah yang maha aziz. Ini aziz kepada orang-orang kafir, kan? Dia keras, aziz, mulia, kan? Mulia dan agung terhadap orang-orang kafir, ar-rahim kepada orang-orang yang beriman. Wa'dallah, itulah janji Allah, kata Allah, la yukhlifullahu wa'dah walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah menceritakan tentang apa yang telah berlaku di antara Rom dan Parsi, dua buah negara besar yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parsi juga negara yang hebat, Rom merupakan negara yang hebat. Daripada awal surah Rom ini kita dapat memahami bahawa tidak menjadi kesalahan untuk kita berpihak apabila orang kafir sama kafir berperang, kan? Ataupun orang kafir sama orang kafir bertarung, berenggut. Tak salah. Manchester United tu kafir lah, kan? Liverpool pun kafir juga, betul? Ada pemain Islam tapi negara kafir. Kita sokong salah satu boleh tak? Boleh lah, tak masalah, kan? Sebab orang Islam sokong Rom, orang kafir sokong, orang kafir Mekah sokong Parsi. Rom tu kafir. Jadi menyokong orang-orang kafir yang lebih ringan mudaratnya berbanding orang kafir yang berat mudaratnya tidak menjadi satu kesalahan. Rom lebih ringan mudaratnya berbanding Parsi. Parsi penyembah api, Rom menyembah Allah walaupun ada syirik tapi lebih dekat dengan orang Islam. Maka sebab itulah orang Islam menyokong Rom. Jadi hubungan di antara selepas Parsi dikalahkan oleh Rom, maka Heraklius pun gembira, dan dia bernazar pergi ke Baitul Maqdis, dan kegembiraannya tidak lama. Beberapa tahun setelah itu, pada tahun 36 Hijrah, atau pada tahun
3 bulan Hijrah, maka berlakulah perang Mu'tah, perang antara Islam dengan Rom. Maka dalam perang ini berlaku Islam tak kalah. Selepas peperangan ini, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, barulah wilayah-wilayah Romawi dirampas satu demi satu. Syam sampai ke Mesir dirampas oleh Islam. Jadi kemenangan yang dinikmati oleh Heraklius, Kisra, Kaisar Rom ini tidak lama, kerana kemudiannya Islam pula menggantikan dan mengambil alih wilayah-wilayah yang dulunya dia ambil balik daripada Parsi. Akhirnya Islam dapat. Islam dan Rom akan terus berhubungan sampailah ke akhir zaman. Kita ada hubungan, kita ada persengketaan yang tidak akan tamat sampailah ke akhir zaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam banyak hadis tentang Rom, bahawa Rom ni, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kamu akan berdamai dengan Rom. Jadi ada hari ke zaman satu ketika nanti, ketika mana Imam Al-Mahdi muncul di kota Mekah, maka Rom akan berdamai dengan tentera Imam Al-Mahdi untuk menyerang musuh yang sama. Selepas berdamai, menyerang musuh yang sama, akhirnya musuh pun kalah. Orang-orang Rom pun mendakwa kemenangan itu milik mereka. Kata Nabi SAW, bangkitlah satu orang lelaki menjulang salib. Lalu dia kata, ghalabas salib, salib telah mengalahkan. Lalu satu orang Islam marah, dia pun pergi pecahkan salib itu, kata Nabi. Lalu dia bunuh orang itu. Kemudian orang Islam tadi pula dibunuh oleh orang-orang Rom. Maka ketika itu pecahlah perjanjian damai antara Rom dengan Islam. Lalu Rom pun balik ke negerinya. Datang semula dengan 80 bendera. Setiap bendera ada 12,000 tentera, kata Nabi. Maka berlakulah Mulhamah Al-Kubra, perang yang terbesar. Perang terbesar. Lalu Imam Al-Mahdi Al-Muntazar akan memimpin pasukan Islam. Sebelum berlakunya Mulhamah Al-Kubra, akan berlaku dulu satu petanda benarnya Imam Al-Mahdi. Hari ini banyak orang mengaku Imam Mahdi kan. Di Indonesia ada, di Malaysia pun kadang hari itu ada hampir-hampir mengaku Imam Mahdi. Di Indonesia ada, dia pegang tongkat depan jabat, siapa yang nak berbai'ah denganku? Mengaku Imam Mahdi. Dia pergi Mekah, mengaku Imam Mahdi. Orang mengaku Imam Mahdi ini telah berlaku sepanjang zaman. Tetapi setiap yang mengaku Imam Mahdi, dia mesti ada tanda ini. Tuan-tuan, kalau tengok ada tanda ni berlaku kat dia, maka iktiraflah dia Imam Mahdi. Kalau tak ada tanda ini, bohong dan dusta. Bila dia dibai'ah di kota Mekah bahawa dia Imam Mahdi, maka ada tentera yang akan serang dia. Bukan tentera Rom lagi, tentera di kalangan orang Islam akan serang dia. Tentera tu akan sampai ke satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Lalu tentera tu tenggelam, ditenggelamkan dalam pasir, mati semuanya. Setelah mati dan musnah semua tentera itu, barulah bai'ah kepada Imam Al-Mahdi akan dibuat oleh semua orang Islam seluruh dunia. Seluruh dunia akan datang kepadanya. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, kalau kamu dengar Imam Al-Mahdi sudah dibai'ah, pergilah jumpa dia, walau kamu terpaksa merangkak di atas salji. Ada orang menafsirkan hadis ini dengan makna yang lebih dalam, bermakna pada zaman Imam Al-Mahdi ini akan ada salji yang mengelilingi kota Mekah. Sebab Nabi kata, walau terpaksa merangkak atas salji, susahnya kan, pergi juga jumpa dia. Jadi selepas Imam Al-Mahdi dibai'ah, maka berlakulah perang besar dengan Rom. Nabi kata satu tentera Al-Mahdi akan berpecah tiga. Satu lari, dengar-dengar kata, ada 960,000 tentera dia, 80 darab 12,000 kan. Jadi 960,000 tentera nak lawan tentera Al-Mahdi. Jadi satu bahagian tentera Al-Mahdi lari medan perang. Nabi kata Allah tak akan pandang mereka selama-lamanya.
Kemudian satu pihak lagi mati syahid. Mereka mati syahid, itulah sebaik-baik mati syahid. Satu ketiga lagi, mereka akan menikmati kemenangan. Mereka akan menikmati kemenangan dan mereka akan memimpin pembukaan Konstantin. Selepas itu Konstantin akan dibuka balik. Walaupun Konstantinopel telah dibuka oleh Muhammad Al-Fatih pada zaman pemerintahan Bani kerajaan Utsmaniyah dulu, tetapi hari ini Konstantin dah jadi apa kan? Dah jadi bukan lagi bandar Islam. Bandar yang telah ditukar oleh Kamal Atatürk. Konstantin akan dibuka kali kedua. Sebab Nabi kata Imam Al-Mahdi akan buka Konstantin dan yang akan membantunya adalah 70,000 daripada Bani Ishaq. Jadi Bani Ishaq ni merupakan orang Rom kan? Bani Ishaq, anak-anak Ishaq, merujuk kepada bangsa Romawi. Macam mana ni kan? Jadi kita akan bincang perkaitannya ini dalam kuliah akan datang insya-Allah. Sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Biqadri hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.